Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'asir. Amma ba'dihi fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fadhal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabillahil aziz, a'udzu billahi minas samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa qala Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla al-badrain dakhala al-jannah. Rawahu Bukhari atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan empunya dunia. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berada di dalam pengetahuan Allah, di dalam kasih dan sayang Allah Subhanahu wa taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal badrain dakhalal jannah. Apabila kita menjaga dua waktu sejuk sembahyang, Allah taala kurniakan jannah. Dua waktu sejuk, bermulanya sejuk waktu asar, berakhirnya sejuk waktu subuh. Jaga dua-dua tu Allah Ta'ala janjikan, Rasulullah SAW janjikan dengan jannah, syurga Allah Ta'ala yang tidak ada tolak bandingnya. Dan dalam hadis Nabi SAW, malaikat dia tukar malaikat siang dan malaikat malam waktu asar dan waktu subuh. Makna tukar malaikat tu, yang malam akan naik, yang siang akan datang. Ya, waktu asar dan subuh. Jadi malaikat yang berjaga malam, ataupun senang cakap shift malam lah tuan-tuan sekalian, 12 jam tu, daripada malam asar sampai ke subuh naik. Ini hadis sahih tuan-tuan, bukan Ustaz Wawek cerita. Nah, dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi yang asar tu, yang turun asar sampai ke subuh naik. Yang daripada jaga siang tu, daripada subuh tu lepas terbit fajar sampai ke asar turun jaga pula. Jadi selisih malaikat ni tuan-tuan sekalian dikala kita beramal soleh. Itulah yang diberitakan oleh malaikat di hadapan Allah. Bahkan dalam hadis bagi tahu, Allah Ta'ala menanyakan, wahai malaikat, di manakah kamu sebentar tadi? Allah Maha mengetahui tuan-tuan. Allah tahu apa yang terjadi. Ini nak bagi tahu akan rahmat akan tinggi darajat orang yang menjaga dua waktu sejuk ni, waktu subuh dan waktu asar. Kalau diikutkan dua waktu inilah yang paling payah kita nak jaga tuan-tuan sekalian. Waktu asar kita sibuk nak bersukan. Waktu asar kita dah sibuk untuk balik pada kojo. Waktu subuh ni sibuk dengan tidur. Jadi dua waktu ini dalam sabdaan Rasulullah. Bukan tiga waktu tu tak penting. Nak bagi tahu apabila dua waktu ni kita pelihara, insya-Allah yang lainnya Allah Taala akan bagi mudah. Begitulah tuan-tuan sekalian akan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bertuahlah kita tuan-tuan sekalian jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi satu berita yang menggembirakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan umat terdahulu sebelum umat Muhammad memenuhi di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Berita yang menggembirakan untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana yang kita sebut kuliah-kuliah yang terdahulu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuba wa tuba wa tuba. Berbahagia dan berbahagialah orang yang tidak melihat aku dan beramal dengan sunnahku. Allahu Rabbi. Jadi kono pula pagi ni tuan-tuan sekalian 27 Rajab. Betul? 27 kan? 27 Rajab sinonim tiap-tiap tahun kita akan meraihkan satu perayaan yang dinamakan Isra wal Mi'raj. Jadi tajuk pagi ni bukan Isra wal Mi'raj. Cuma cuti kan. Negeri Sembilan ambil cuti pagi ni
Jadi ustaz sedikit sebanyak untuk meraihkan, untuk kita bagi tahu akan peristiwa yang hebat Isra' wal Mi'raj. Saya faham ibu ayah semua maklum peristiwa Isra' wal Mi'raj. Bahkan pengetahuan ibu ayah tuan-tuan lebih hebat pada saya. Cuma saya nak ulang balik, nak kongsi, nak lihat akan tersurat dan tersirat yang kita nampak berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana hebat perjalanan ini yang membuatkan meningkat iman kita tuan-tuan sekalian. Bahkan bono ini dirakamkan di dalam Al-Quran. Jadi ikut hukum kalau kita tidak mempercayai perjalanan daripada Makkah ke Aqsa, daripada Masjidil Haram ke Aqsa, jawapan dia kafir tuan-tuan sekalian. Setelah dinasihati, bukan asbab kejahilan. Kalau Mi'raj tak percaya, fasik. Dia tak jatuh kafir, tauhid tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Sebab perjalanan ini sabit di dalam Al-Quran. Begitu juga apabila kita mengingkari yang Abu Bakar As-Siddiq itu sahabat Nabi. Mengingkari Abu Bakar As-Siddiq sahabat Nabi pun kafir juga. Sebab boleh sabit di dalam Al-Quran, dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Kalau mengingkari sahabat-sahabat lain tu boleh lagi. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian akan besar peristiwa ini. Isra' wal Mi'raj, perjalanan daripada Makkah ke Aqsa, lepas tu Mi'raj dengan menaiki tangga emas. Allah Ta'ala beri akan kemuliaan, akan ketinggian darajat Rasulullah SAW. Mi'raj maknanya daripada bawah naik ke atas. Naik ke atas ni kita boleh tengok kau dalam keadaan sekarang tak boleh, sebab itu ghaib. Adakah Allah Ta'ala mempunyai tempat satu pertemuan antara Tuhan, antara Allah dengan hamba yang paling dikasihi. Yang dikatakan tempat itu Sidratul Muntaha, tempat yang hebat. Allah Ta'ala tidak berada di Sidratil Muntaha sebab Allah itu qadim. Sidratil Muntaha ini tuan-tuan sekalian adalah makhluk. Peringkat mustawa paling tinggi itu adalah makhluk. Arash Allah Ta'ala itu adalah makhluk. Jadi tidak layak untuk Allah berada di kawasan makhluk yang diciptai. Jadi macam mana keadaan pertemuan itu? Itu nak bagi tahu tempat bertemu Allah dengan Nabi. Tempat bertemu Allah Ta'ala dengan Nabi. Itu kita kena faham dari sudut tauhid akidah. Bukan Allah Ta'ala ada tempat. Tempat Allah Ta'ala ini tuan-tuan sekalian tidak bertempat. Allah qadim, Allah baqa. Mukhalafatuhu lil hawadis qiyamu ta'ala binafsih. Allah Ta'ala itu tidak mempunyai tempat berdiri dengan sendirinya. Bersalahan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Jadi Isra' wal Mi'raj, banyak golongan yang mengatakan tempat pertemuan itu adalah tempat tinggal Allah Ta'ala. Jawapan dia salah lah. Kalau tempat tinggal Allah, mana tak adalah sifat nafi mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Makhluk perlu kepada tempat. Bahkan malaikat pun ada alam malakul. Kalau jin pun ada alam jin. Mana makhluk yang tidak kita nampak. Jadi peristiwa Isra' wal Mi'raj satu peristiwa yang hebat. Nah, peristiwa ini berlaku tahun ke-12. Tak hijrah lagi. Tahun ke-12 kerasulan Nabi SAW. Jadi Rasulullah duduk Makkah 3 tahun. Lepas itu perintah Allah Ta'ala Rasulullah hijrah ke Madinah. Hijrah yang awal, hijrah yang akhir. Lepas itu tak ada hijrah dah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Penduduk Makkah, Madinah tidak menerima keseluruhan, bukan tak terima keseluruhan, maknanya sebahagian besar tidak menerima dakwah Nabi. Jadi Allah Ta'ala perintahkan Rasulullah SAW pergi hijrah. Itu maklum tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan wapak pun dah tahu. Yang Ustaz akan cuba buka ni tuan-tuan sekalian, kehebatan ataupun yang tersirat yang berada dalam peristiwa Isra' wal Mi'raj. Dan apabila tahun ke-52 hijrah, dikala itu tahun itu adalah tahun sedih kan, di mana kewafatan isteri Rasulullah yang paling dikasihi dan dicintai ialah Khadijah binti Khuwailid. Khadijah ni tuan-tuan sekalian daripada Bani Zuhrah. Khadijah ni tuan-tuan sekalian orang kaya. Kahwin dengan Nabi umur 40 tahun. Sampai satu tahap tak ada seorang pun berani masuk meminang Khadijah. Sebelum berkahwin dengan Rasulullah ada 2 lagi suami Khadijah bin Khuwailid.
Bahkan peristiwa bagaimana Khadijah bin Khuwailid minat mengorat Rasulullah. Jangan kita cakap Khadijah ni tidak ada hati. Dia manusia. Rasulullah pun sama manusia. Tabiat dia tabiat basyariyah. Tabiat manusia. Nah, peristiwa yang indah, percintaan yang indah. Khadijah tu sebelum Khadijah kahwin dengan Rasulullah, Khadijah bermimpi bulan jatuh depan mata. Mimpi bulan jatuh depan mata. Ustaz nak tanya dengan jemaah sekalian, ada yang mimpi tak bulan jatuh depan mata? Mimpi kono patut ular ada tak? Ada peluang lah tu nak kahwin lagi satu kan. Okay. Jadi Khadijah. Tuan-tuan janganlah tidur, boring lah ustaz ceramah orang tidur ni. Cukup-cukup lah tu. Ada lagi satu, Rasulullah bagi tahu dalam syurga tak ada tidur tau. Kalau nak masuk syurga, elok dalam kuliah jangan tidur. Itu amalan ahli syurga. Kalau tidur dalam syurga, rugilah. Bidadari beratus ribu. Takkan kita tidur satu hari dunia, satu hari kita tidur 1000 tahun. Rugi ya. Kan lepas duha kan kita nak tidur. Lagi-lagi nampak muka dah bau-bau kapur barus, mana pencen habis ya. Nah, kadang-kadang dah tahu tu nak buat apa. Orang rumah tu tuan-tuan sekalian dah senja larut malam. Bentara guru tu lah nak gua-gua tak mau dah. Abang ni terbiat ke apa? Kita dah tua dah mah, tak sah lah perangai gila tu. Apa kita nak buat? Tidur lagi. Kan sebelum zuhur kan nak tidur lagi, nak ambil sunnah Rasulullah qabai. Takut terlajak sampai pukul 3 tuan-tuan sekalian. Kata nak ambil sunnah Rasulullah kan. Sebelum zuhur kita tidur untuk togak tulang belakang malam boleh tahajud. Kalau lepas zuhur lehat lagi, lepas makan dah konyang. Lepas asar taklah mungkin lah. Lepas asar ni tak sunnah, makruh tidur. Melainkan kita darurah lah kan. Jadi bila kalau tuan-tuan sekalian, jadi cukup-cukup lah tidur je dah. Tahan mata kau jap kau jap lepas ni usap berhenti lah kan. Okay, syurga tak ada tidur. Kalau syurga tidur masalah sebab tidur ini adalah adik-beradik dengan mati. Mati mana ada dalam syurga. Jadi tidur ikut tak ada. Itu sebab 24 jam kita duduk di dalam syurga Allah. 24 jam, umur 33 tahun kan. 24 jam, nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nak rehat lagi kat syurga. Kat sini bukan tempat rehat. Kat sini bukan tempat rehat. Habis yang tidur itu nak rehatkan badan. Nanti boleh amal soleh dengan Allah Ta'ala. Dalam syurga nanti dengan kuliah tak ada, live tak ada. Mana ada? Puasa tak ada, zakat tak ada, pergi haji tak ada, sembahyang pun tak ada. Tak payah sujud dengan Allah. Sujud waktu jadi ahli qaryah Panco Jaya, baru sujud. Itu kalanya nak sujud. Dikala melihat zat Allah Ta'ala nanti, sebahagian yang mahu sujud sebab keindahan Allah, mana kemuncak ahli syurga. Jadi yang ramai-ramai nak sujud. Allah Ta'ala beritahu, wahai ahli syurga tak payah sujud. Sujud dokek seromban, sujud dokek senawang dulu. Kat sini tak payah, sembahyang tak payah. Ya Allah, nikmat. Tak tidur, rehat ada. Tak tidur sakit kepala, ustaz kena makan Panadol tu sakit kepala. Ini bukan dunia. Syurga tuan-tuan yang tidak ada tolok banding. Kepenatan, lepas tu kerisauan runsing mengenai umat, Allah balas dengan tu. Sampai satu tahap Allah tanya lagi, wahai ahli syurga, ada yang tak kono lagi tak? Allah Rabbi, wahai ahli syurga, ada yang tak kono lagi tak yang kau tak puas hati? Ada yang tak kono lagi tak puas hati? Ya Allah, apa yang tak puas hatinya Allah? Sampaikan ahli syurga, kata Allah dalam hadis Rasulullah, semua bercerita. Mujur tunggu kuliah subuh, mujur lepas ngaji tu, lepas subuh kita tunggu, lepas ngaji kita tunggu, mujur dekat dunia ada yang balik kita tunggu. Tak sangka pula balasan Allah Ta'ala. Sampai macam tu balasan yang tidak ada tolok banding yang tidak tergambar ke akal kita. Bahkan kita pun tak pernah rasa tuan-tuan sekalian apabila berada di dalam syurga Allah. Itu bagi jazbah sikit syurga. Tunggu, memang ponek, memang letih, memang sakit hidup atas muka bumi sebab Rasulullah tertib macam tu. Jadi gobut dah peluang, jangan tidur deh. Dia punya kesimpulan tu, tahanlah kau jap deh, tak lama dah tuan-tuan sekalian. Mana cerita ustaz tadi? Mana Mana Khadijah bin Khuwailid. Ustaz minum jap deh. Bismillah. Pagi ni kita bercerita, kau buka kitab kan lagi melentok kan.
Waktu sekarang anak murid lebih alim pada tok guru. Betul. Kita beriu buat kitab dia tak ada. Beriu kita buat kitab, tengok muka surat malam mentalaah lagi. Tengok lagi apa bono nak beritahu anak murid macam ni. Last sekali macam ni. Sakit jiwa kita ni. Bukan orang Pancu Jaya lah deh. Mungkin orang jiran sekolah ni. Okay, Khadijah bin Khuwailid ni tuan-tuan sekalian, kahwin dengan Rasulullah waktu dia umur 40 tahun. Dia mengorak Rasulullah, yang mimpi kan bulan jatuh. Bulan jatuh. Lepas tu bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Waraqah waktu tu muda lagi. Itulah orang Islam yang beriman dengan Taurat dan Injil pada ketika itu. Waraqah bin Naufal adalah orang yang alim. Keturunan Bani Zuhrah juga, dia sepupu Khadijah bin Khuwailid. Tanya dengan Waraqah. Waraqah malam tadi mimpi Waraqah. Mimpi apa Khadijah? Mimpi bulan jatuh. Jatuh depan mata Waraqah. Masuk dalam rumah betul-betul jatuh ke depan Waraqah. Apa makna itu Waraqah? Kajab Waraqah nyemak. Orang alim kan? Nyemak tafsir, wahai Khadijah, kamu nanti akan berkahwin dengan orang yang mulia. Siapa orang mulia tu Waraqah? Siapa lagi? Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab-kitab kami. Mengenaling Khadijah bin Khuwailid kahwin dengan orang mulia. Semulia-mulia manusia. Makna dia pengetahuan sebelum kahwin dengan Rasulullah, pengetahuan Khadijah tu dah ada. Sebelum kahwin dengan Rasulullah, pengetahuan Khadijah tu dah ada. Jadi apabila pengetahuan tu dah ada, Khadijah, wahai Waraqah, siapa pemuda tu boleh tahu tak? Okey, tak apa. Malam ni nanti dia akan lalu ke bawah rumah kita. Walau bawah rumah lah, lalu bawah rumah. Ke rumah Arab lalu tinggi bawah dia boleh lalu. Jadi tunggu. Ada orang lalu bawah rumah. Siapa? Itulah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah bawah rumah Khadijah bin Khuwailid. Jadi Khadijah dikala itulah berputik cinta Khadijah. Dah tahu dah ini bakal suami. Tapi tak confirm lagi lah sebab tak akad lagi kan. Jadi Khadijah tuan-tuan sekalian, nak lihatlah bagaimana keadaan bakal suami dia ni yang diberitahu oleh Waraqah yang ada di dalam kitab. Dahsyat cerita ni tuan-tuan. Makam Khadijah kat mana? Dekat Ma'la. Nanti Ustaz cerita bahagian makam. Tak sampai Isra' lagi, ini baru mukaddimah. Tak tahulah bila habis. Seronok cerita ni. Jadi apabila Khadijah ibn Khuwailid ni, binti Khuwailid ni tuan-tuan sekalian, Khadijah ni dari sehari ke sehari, bahkan riwayat bagi tahu Khadijah ni tuan-tuan sekalian bermimpi waktu anak dara lagi. Ada lagi satu riwayat bagi tahu mimpi lepas dia berkahwin 2 kali sebelum berkahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu khilaf lah, tak apalah. Yang kita tahu Khadijah kahwin dengan Rasulullah. Jadi apabila tuan-tuan sekalian, Abi Talib, bapa saudara Rasulullah, dia beritahu Rasulullah, Muhammad, elok kita berniaga lah Muhammad. Lepas tu kita pinjam. Itu kebiasaan orang Arab. Pinjam, lepas tu berniaga, lepas tu bagi baliklah pulangan kepada tuan. Lepas tu dijadikan cerita Rasulullah SAW minta Abi Talib ni jumpa dengan Khadijah nak berniaga. Jadi bertemulah dengan Khadijah. Wahai Khadijah ni anak saudara hamba ni nak berniaga, anak saudara saya nak berniaga, nak pinjam sikit, nak buat modal. Siapa nak saudara? Nak saudara ramai kan? Siapa? Muhammad. Berterus terang Abi Talib, dengan nama Muhammad kan pengetahuan Khadijah dah ada dah. Yang orang ni suami dia kan, panggil Muhammad. Itu nak beritahu bibit-bibit percintaan ni. Biasalah, takkan nak golojoh. Panggil Muhammad, takkan nak golojoh macam tu. Nak pergi ke Rasulullah, tak jadilah perempuan macam tu kan. Tak elok lah nampak jadi panggil. Itu nak tengok lah tu. Bagaimana kadang waktu tak Rasul lagi. Waktu tu tak dapat nubuah lagi. Panggil Rasulullah. Khadijah pun tengok Rasulullah dah minat dah. Sebab apa? Kata Ibn Abbas, kata Abbas, bapa saudara Rasulullah, indahnya Nabi ni, Abbas ke Anas, indahnya Nabi ni, apabila aku lihat bulan, aku lihat Nabi, lihat bulan, indah lagi wajah Rasulullah. Apa tidak Khadijah tengok bakal suami lawa, cantik, handsome Rasulullah tuan-tuan sekalian. Nabi ni apabila zamannya dialah paling handsome, dialah paling janguk, dialah paling sadar, dia paling hebat semua dia.
Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan roh yang pertama Allah Ta'ala ciptakan roh Rasulullah, Nur Muhammad, cahaya Rasulullah yang pertama sekali diciptakan sebelum Arash sebenarnya, tuan-tuan sekalian. Okey. Jadi apabila Khadijah ni dah tahu bakal suami ni nak pinjam harta dia ni, nak pinjam ni, Khadijah bagi habis, bagi kuda, dah orang minat kan. Dah suami ni, bakal suami dah minat pula, handsome macam tu, lawa akhlak, digelar pula Al-Amin. Al-Amin tu bukan gelaran dalam Al-Quran tu, gelaran orang kafir kepada Rasulullah, dia tak sabit dalam Al-Quran. Al-Amin tu gelaran orang kafir kepada Rasulullah, memang hebat tau. Jadi apabila tuan-tuan sekalian Khadijah bin Khuwailid bagi barang, bagi kuda, lepas tu kirim satu hamba. Siapa nama hamba tu? Maisarah. Nama perempuan kan, nama kita anggap perempuan tapi lelaki. Kirim dengan Maisarah nak lihatlah apa bondo yang ada pada bakal suami. Kena selidiki dulu. Jadi kita macam tu lah. Kalau ustaz nak cakap dengan ayah-ayah, selidiki calon isteri tak mungkin lah kan, sebab dah ada bini, mungkin dah ada cicit. Ini selidiki calon menantu. Selidik dulu, jangan main terima selidik dulu calon menantu. Dan lagi satu, apabila anak perempuan kahwin dengan menantu bakal suami dia, kita sebagai ayah bukan lepas tanggungjawab tu, salah. Kita tetap lagi bertanggungjawab ke anak tu. Ini yang salah ni. Tak apa, laki dia dah, biar laki dia uruskan. Tak boleh kalau kita nampak benda tu mungkar depan mata kita, kita kena tegur. Tengok anak perempuan kita tidak tutup aurat dengan sempurna, pakai suajin, pakai tudung asal bule, pakai baju asal bule, suami tak tegur, bapak kita nak buat apa ni? Bin anak kita tu, bin kita, dia corai kat suami, tanggungjawab berbalik kepada kita. Jadi kita kena lihat tuan-tuan sekalian, anak perempuan itu selidiki. Jadi peristiwa ini tuan-tuan sekalian, kalau peristiwa Nabi, sahabat ataupun yang terdahulu yang Allah Subhanahu wa taala redha dengan kehidupan sahabat, kehidupan Rasulullah, kehidupan itulah kita nak adaptasi dalam hidup kita. Bukan sekadar dengar cerita ayah-ayah sekalian. Bukan sekadar kita dengar cerita habis macam tu, salah. Kita kena adaptasi dalam kehidupan kita, baru jadi benda ni. Sebab yang terdahulu kejayaan-kejayaan sahabat dan sahabiyah kita nak ikutkan dalam kehidupan kita. Jadi Khadijah pun selidik bawa Maisarah. Waktu tu nubuah kan tak ada, jadi tak ada lah mujizat. Dia panggil apa? Dia panggil apa tuan-tuan? Dalam kitab bagi tahu dia panggil irhas. Ingat betul-betul. Dia panggil apa? Irhas. Balikkan cerita dengan rumah. Bagi jasbah sikit, tak ada nak jadi singo kat rumah tu kan. Nama dia irhas. Irhas yang ditunjukkan mana orang mulia. Berjalanlah Maisarah. Kalau nak cakap bab jujur, Rasulullah memang jujur lah tuan-tuan. Bagi tahu dengan orang yang diago, ni orang yang berurusan, ni barang ni semalam punya, ni barang ni kurang elok, harga murah sikit, ini memang terbaik harga. Jadi orang yang berdagang dengan Nabi ni, ya Allah, jadi senang hati kita lah kan. Kalau ada orang yang meniaga macam tu, ya Allah, seronoklah hati. Barang ni elok, comel. Ini semalam punya barang bang, mana 2 tahun lepas, elok lagi nak pakai, harga saya bagi murah. Kalau abang pakai tak selesa sikit lah. Ini baru bang, ini betul-betul harga nampak. Jadi jujur macam tu, orang seronok dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kau seronokkan itu, jadi orang nak berniaga Rasulullah berlipat-lipat kali ganda. Waktu Maisarah lihat kejujuran akhlak Rasulullah. Lepas tu lalu Rasulullah berjalan, maklum awan ikut Rasulullah, ikut mana-mana. Jadi nampak kepelikan. Lepas tu Rasulullah qada hajat, pokok boleh condong untuk lindungi Rasulullah. Waktu qada hajat, pokok tu lindung Nabi SAW. Mana bengkok macam ni, lindung Rasulullah. Nampak benda yang polik kepada Rasulullah SAW. Balik Khadijah tak tahan, sebab nak tahu cerita bakal suami ni macam mana. Apabila diceritakan oleh Maisarah, maka bertambahlah Khadijah rasa cinta. Orang bercinta ni tuan-tuan sekalian, apa juga? Mandi tak basah, makan tak konyang. Mandi serupa tak tahu mandi lah, basah makan pun tak konyang Khadijah. Sahabat-sahabat mana dia korporat, Khadijah ni korporat. Jadi kawan dengan korporat juga. Korporat, orang kaya. Jadi berceritalah macam mana ni Khadijah. Apa masalah ni Khadijah?
Khadijah dia murung tu. Dah syukur kepada seorang lelaki jadi murung. Khadijah itu manusia. Jangan kita cakap Khadijah khusyuk. Memang khusyuk tawat mana dia macam tu, tidak. Jadi Khadijah jadi macam tu lah. Jadi macam tu Khadijah. Lepas tu sahabat datang. Sebab Khadijah datang. Bagi tahu Khadijah. Khadijah pun ceritalah dah jatuh hati ni dengan seorang lelaki. Siapa? Adolah kan. Siapa? Dia bagi tahulah, bolehlah kita usahakan. Dia sebut nama Muhammad bin Abdullah. Keturunan Abdul Manaf tu, keturunan Bani Hashim tu, yang tu lah. Jadi kawan bagi tahu, semua orang Mekah kena Rasulullah. Anak kepada Abi Talib. Abi Talib waktu tu Raja Mekah. Setelah wafatnya Abdul Muttalib, Abi Talib lah jadi Raja Mekah ketika itu. Mana ketua Mekah lah. Ketua Mekah ni daripada Qusay bin Kilab, moyang kepada moyang Rasulullah. Qusay bin Kilab ni tuan sekalian daripada Bani Jurhum. Daripada situlah Qusay bin Kilab ni sampai kepada nasab keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kawan ni beritahu, "Wahai Khadijah, kau ni memang pandai betul lah Khadijah. Pandai kau pilih calon suami." Seronoklah kawan Khadijah lagi orang puji bakal suami kan. Jadi tak sabarlah Khadijah. Lepas tu kawan ni jumpalah dengan Abi Talib. Tadi Abi Talib jam jumpa nak pindah barang Khadijah. Ni Khadijah tuan-tuan sekalian jumpa Abi Talib. Itu deh. Kalau kita yang abah-abah ni nampak calon suami untuk anak, kita wali kan. Nah, ini kita takut apa dengan bentara guru kat rumah tu. Abang tak ada lah, tanya mak kau. Tanya mak apa bondo Kita wali tuan-tuan sekalian, kita yang cari calon untuk anak. Kalau dia ada, kita yang tapih tu. Ni abah yang tapih, bukan anak yang tapih. Abah yang soleh. Nah, yang AJK masjid ni. Yang dah 20 tahun ni jadi Tok Bila ni abah yang tapih calon suami untuk awak. Kalau abah tak redha, insting abah rasa lain, jangan. Sebab dia anak dara, janda ni lain, dia pilih sendiri. Kita ni anak dara, kono pilih. Okay, jadi apabila Khadijah hantar sahabat pergi jumpa Abi Talib, jadilah jalan cerita, minta Rasulullah. Siapa tak nak apabila Abi Talib sampaikan bondo ni kepada Rasulullah. Ustaz cakap Rasulullah ni basyariyah. Nah, Rasulullah ni adalah memang naluri seorang lelaki manusia nak berkahwin. Kono pula siapa calon ni Khadijah. Abi Talib sebenarnya terperanjat. Yang nanya Rasulullah ni Khadijah. Khadijah ni sampaikan orang tak berani nak masuk meminang dengan Khadijah bin Khuwailid. Sebab Khadijah ni Allah, dia punya nama itu besar. Mana dia punya keturunan itu tuan-tuan sekalian hebat-hebat. Bani Zuhrah ni pun kono dengan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila Abi Talib terperanjat, dah tahu nak nanya ni adalah Khadijah bin Khuwailid, sampai ke Rasulullah. Cakap dengan Rasulullah, Muhammad nak tak nak akan Khadijah. Jadi Rasulullah malu macam tu lah. Nah, malu macam tu Rasulullah, makna dia nak lah. Jadi datanglah Bani Hashim, pergi meminang Khadijah bin Khuwailid. Datang Bani Hashim meminang Khadijah bin Khuwailid. Jadinya tuan-tuan sekalian, apabila urusan meminang tu, satu riwayat bagi tahu mahar 20 ekor unta. Makna satu riwayat bagi tahu mahar 20 ekor unta. Khadijah pula menawarkan, cakap dengan Abi Talib, bagi tahu dengan ayah dia tuan-tuan sekalian, Khuwailid tu bagi tahu dengan ayah tu, Khadijah tu, abah kalau ni datang Muhammad keturunan Bani Hashim datang meminang, tak sah cakap pasal hantaran. Terima. Apa yang abah nak cakap, saya akan bayar. Tu deh. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian bagaimana keadaan kemuliaan Rasulullah. Bukan kita cakap Rasulullah ini fitnah orang kafir Syiah, Rasulullah makan harta Khadijah. Tidak. Nak bagi tahu tuan-tuan sekalian bagaimana kemuliaan akan Rasulullah, bagaimana Khadijah ni sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila peristiwa itu yang Allah yang berlaku kepada Rasulullah Khadijah, maka bersatulah Rasulullah dan Khadijah. Tuan-tuan, walimatul urus ini bukan kat dunia saja tahu, sampai dekat arasy Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tuan-tuan sekalian, perintah kahwin dengan Khadijah adalah perintah Allah Azza wa Jal. Dahsyat. Waktu tu tak dapat nubuah lagi tuan-tuan sekalian.
Berkahwin Rasulullah umur 25, Khadijah umur 40 tahun. Itu sebablah waktu Khadijah wafat, Rasulullah sedih sangat-sangat. Ini nak kono cerita awal mukadimah kita tu, tahun itu adalah tahun kesedihan. Ustaz cerita awal bagi sambunglah cerita ni, kenapa Rasulullah sedih sangat-sangat dengan kematian Khadijah. Kadang-kadang kita cakap isteri kan Rasulullah sedih, bukan isteri sahaja. Bukan isteri saja, sebab ada peristiwa-peristiwa waktu hayat Rasulullah bersama Khadijah bin Khuwailid. Itu sebab Rasulullah sedih tuan-tuan sekalian pada tahun itu. Sampai satu tahap Allah bawa Rasulullah tua jalan ke Arash. Bawa jalan masuk langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu bertemu dengan Nabi-Nabi sebelumnya Rasulullah. Bertemu Nabi Adam, Musa, Isa, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Bertemu tuan-tuan sekalian. Lepas tu daripada Makkah pergi ke Aqsa. Bagaimana perjalanan Allah Ta'ala pertontonkan apa yang berlaku pada umat sekalian. Mana dibawa ziarah neraka, dibawa ziarah syurga. Sebab apa? Sebab tahun itu tahun kesedihan. Ustaz nak linkkan bondo tu tuan sekalian. Sebab sedihnya Rasulullah akan kewafatan isteri yang tercinta Khadijah. Rasulullah masa hidup dengan Khadijah, Rasulullah tak kahwin 2, 3 dan seterusnya. Mana waktu dengan Khadijah tuan-tuan sekalian tak ada isteri Rasulullah sebelum tu, tak ada. Mama Khadijah lah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Asbab pengorbanan Khadijah yang bukan kepalang. Satu hari tuan-tuan sekalian, cerita ni popular. Ustaz rasa Ustaz dah cerita dah waktu kuliah Jumaat Maghrib, tapi Ustaz cerita juga sebab benda ni berkait. Peristiwa bagaimana Rasulullah balik daripada Khurush. Balik Rasulullah dalam keadaan kepenatan. Khadijah dah ready dekat depan pintu rumah. Tahu tak rumah Khadijah dekat mana? Kalau dekat Mekah tu, bismillah. Dekat Jabal Abi Qubais, tahu tak? Dekat Istana Raja. Istana Raja tu perasaan? Kita pergi pintu King Abdul Aziz, pintu besar tu kan. Kalau pergi King Fahad tak nampak. Kurang nampak. King Abdul Aziz, pandang ke kanan kan nampak istana besar kan. Dulu di situ Jabal Abi Qubais. Di situlah peristiwa terbelahnya bulan. Jadi Saudi tarah buat istana kan. Lantak dia lah, biarlah. Kan malah nak cerita bono ni. Takut bono ni jadi sensitif pula. Dia panjang cerita Saudi tarah tu. Jadi rumah Khadijah ada yang bagi tahu dekat tandas tu. Sebenarnya bukan. Rumah Khadijah bukan kat tandas tu dijadikan tandas, tidak. Rumah Khadijah tu lepas istana tu ada kan tembok besar kan. Kat depan tembok tu. Lepas tu kerajaan yang memerintah sekarang dia nak perbezaan antara mozaik dengan mozaik. Itu kan mozaik dekat luar tu kan besar-besar macam sejadah besar kan. Jadi dia letak mozaik tu koci macam mozaik kita pergi sa'i nak naik tu. Perasan tak? Tuan-tuan ingat lagi tak? Dah lama pergi umrah kan? Tapi perasan lah mana pergi umrah haji tu kan. Waktu sa'i kan ada mozaik kocik-kocik kan. Kita pijak soju. Lepas tu tak licin kan. Okey, mozaik macam tu. Kocik. Okey, situ rumah Khadijah. Rumah Khadijah kat situ. Kata ulama, solat yang paling afdal, solat di dalam Baitillah, depan Baitillah dalam Masjidil Haram, di luar tu kat situ. Di luar itu dekat situ solat yang afdal, sebab Rasulullah pernah solat dekat situ. Dekat kawasan Rasulullah tahajud dekat situ, dekat kawasan rumah Khadijah bin Khuwailid. Jadi situ rumah Khadijah binti Khuwailid. Waktu Rasulullah Khadijah tunggu depan pintu dengan Rasulullah waktu kat Mekah deh. Tunggu depan pintu, Rasulullah balik. Khadijah lihat suaminya amat letih, sampaikan dakwah disusahkan oleh umatnya sendiri. Lepas tu Rasulullah duduk, Khadijah duduk dekat atas pohon Nabi. Ingat tak cerita ni? Atas pohon Nabi. Lepas tu tuan-tuan no. Khadijah duduk, Rasulullah duduk dekat atas pohon Khadijah. Apabila waktu Rasulullah dalam keadaan kepenatan, tertidur Rasulullah atas pohon tu. Lepas tu Khadijah usap kepala suami. Usap kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan Rasulullah terlampau penat nak buat dakwah. Jadi bagaimana pengorbanan Rasulullah sampaikan terlampau penat Rasulullah keluar dakwah tuan-tuan sekalian. Penat Rasulullah sampai satu tahap Rasulullah tidak terdaya. Tertidur Rasulullah di atas paha Khadijah ibn Khuwailid. Bagaimana pengorbanan Rasulullah tuan-tuan?
Minta maaf sekejap Mata Ustaz masuk abuk sekejap. Tidur di atas paha Khadijah bin Khuwailid sebab terlampau letih Rasulullah. Apabila tertidur, Khadijah usap kepala. Sebab itu tuan-tuan sekalian, usap kepala ni rahmat. Kalau kita usap kepala anak yatim tu, tuan-tuan sekalian, berapa banyak rambut yang gugur, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Lepas tu kita usap kepala anak kita, usap kepala isteri kita, isteri usap kepala suami. Khadijah usap kepada Rasulullah. Kesian sangat kan tengok suami. Lepas tu apabila usap menitislah air mata Khadijah. Air mata yang mulia ni menitislah tuan-tuan. Kerana ke pipi Rasulullah terjaga. Terjaga Rasulullah. Terjaga Nabi SAW ketika itu. Terlampau letih kan. Terjaga Rasulullah. Lepas tu Rasulullah lihat Khadijah sedang menangis. Rasulullah bertanya kepada Khadijah, "Wahai Khadijah, kenapa kamu menangis Khadijah? Wahai isteriku, kenapa kamu menangis? Kamu sudah letih ke jadi jadi isteri kepada orang macam ni? Kamu jadi malu ke Khadijah? Kamu jadi menyesal ke Khadijah?" Khadijah dulu 2/3 daripada Makkah tu harta dia. Memang hebat Khadijah tuan-tuan sekalian. Kahwin dengan Rasulullah, habis infak untuk agama Allah Ta'ala. Dahsyat tuan-tuan sekalian. Itu sebab dua manusia yang Allah Ta'ala kirim salam kepada Khadijah dan Abu Bakar As-Siddiq. Dua orang yang Allah Ta'ala titipkan salam. Sebab apa? Terlampau hebat pengorbanan Ditanya Rasulullah, Khadijah, kenapa sedih Khadijah? Rasulullah tanyalah yang tadi. Lepas tu Khadijah beritahu, "Ya Rasulullah, bukan macam tu ya Rasulullah. Aku sedih ya Rasulullah akan dirimu diperlakukan macam ni ya Rasulullah. Kepenatan, risau, runsing kamu ya Rasulullah." Lepas itu tuan-tuan sekalian, Khadijah lagi beritahu, "Ya Rasulullah, jikalau aku pergi dahulu daripadamu ya Rasulullah, kalau orang-orang yang beriman, sahabat-sahabat kamu ya Rasulullah, nak menyeberangi laut dan sungai, tak ada kenderaan ataupun tak ada jambatan, maka kamu galilah kuburku ya Rasulullah. Ambillah tulang belulang ya Rasulullah. Susullah ya Rasulullah. Menyeberanglah ya Rasulullah." Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Bagaimana pengorbanan Khadijah. Yang Ustaz nak beritahu, itu sebablah tuan-tuan sekalian, berlakunya peristiwa Isra wal Mi'raj. Pengorbanan itu. Itu sebab kita dengan agama ni tuan-tuan sekalian, Ustaz nak adaptasi di dalam kehidupan kita, kita kena korban. Untuk agama Allah Subhanahu wa taala, kita kena korban. Tak ada perkataan senang untuk menyampaikan dakwah, menyampaikan ataupun kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Dia tak ada perkataan senang. Sebab itu yang berlaku tuan-tuan sekalian kepada Rasulullah, sahabat dan sahabiah. Jadi yang kadang-kadang kita lupa nak bagi tahu ataupun nak ingatkan peristiwa Isra wal Mi'raj, bahagian pengorbanan tu. Itu sebab sampai tahap tu sedihnya Rasulullah sebab kematian Khadijah binti Khuwailid. Lepas tu Allah Ta'ala bawa Rasulullah berjalan-jalan ke mana tempat yang orang tak lihat, benda gaib tuan-tuan sekalian. Allahu Rabbi. Jadi kematian Khadijah, kewafatan Khadijah ini tuan sekalian membuatkan Rasulullah sedih. Sampai berkahwin dengan Aisyah pun, apa benda makanan ada kat rumah, Rasulullah akan hadiahkan kepada kawan Khadijah. Hadiahkan kepada kawan Khadijah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Terlampau rindu akan Khadijah. Allahu Rabbi. Saya tak tahulah tuan-tuan sekalian bagaimana keadaan pengorbanan Khadijah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam macam tu sekali. Pengorbanan tu Ustaz nak bagi tahu kita ni. Tak tahu nak cakap apa tuan-tuan sekalian, keadaan diri kita, runsing kita tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Manusia-manusia yang dulu tuan-tuan sekalian, sahabat dan sahabiah, isteri Rasulullah SAW bermati-matian mempertahankan iman, memelihara akan agama Allah. Hari ini kita sedih tuan-tuan sekalian, macam mana keadaan umat melakukan sesuatu perkara yang salah itu tanpa segan silu dengan Allah, tanpa memikirkan pengorbanan sahabat, pengorbanan Rasulullah. Sampai macam tu sekali tuan-tuan sekalian. Bahkan kadang-kadang kita kena tengok juga dalam rumah kita tuan-tuan. Dalam rumah kita ni tuan-tuan sekalian, kadang-kadang tuan-tuan, contoh dalam rumah kita, kadang-kadang kita punya keturunan sendiri tidak sembahyang, buka aurat. Kita melihat akan kemungkaran itu, hati kita jadi senang. Ini ciri-ciri orang munafik tuan-tuan. Wa'iyadu billah.
Kita tengok jiran kita tak semayang, bahkan hati kita senang, kita tidak risau. Kita tak risau tuan-tuan sekalian. Apa pun kita nak bawa bertemu dengan Allah. Kita datang sembahyang subuh kan. Sedangkan kadang-kadang jiran-jiran kita tak datang. Orang yang dekat dengan taman kita tak datang. Tadi waktu sembahyang subuh kan ramai yang sampai keluar kan. Allahu Rabbi, hebat orang Pancu ni tuan-tuan. Tapi bukan diukur setakat itu. Kita kena lihat tuan-tuan sekalian, orang kat taman kita ni mari ajak datang sembahyang dengan penuh kasih sayang tuan-tuan sekalian. Itu sebab bermula dakwah pintu ke pintu ni tuan-tuan. Yang kawan kita buat tu kan. Kita kalau tak boleh nak buat baik, jangan. Kita tak boleh nak buat baik, kita mudahkan orang buat baik. Yang kita susahkan. Jadi nak bagi tahu Isra wal Mi'raj, peristiwa ini sungguh besar. Jadi kalau kita kaji dari sudut tersiratnya tuan-tuan sekalian, kita akan nampak kenapa Allah Ta'ala jalankan Rasulullah. Apa yang berlaku sebelum dan selepas peristiwa Isra wal Mi'raj. Itu sebab tuan-tuan sekalian, berlaku Isra wal Mi'raj ini antaranya kewafatan Khadijah bin Khuwailid. Sampai Khadijah nak suruh gali kubur tulang belulang ni, aturlah, jalanlah dengan kuda, dengan apa, jalanlah ya Rasulullah. Sebab pengorbanan Khadijah bukan kepalang. Rasulullah sangat sayang kepada Khadijah bin Khuwailid. Waktu hayat Khadijah sayang sangat-sangat. Manusia yang masuk Islam dulu siapa? Yang beriman dengan Rasulullah, Khadijah. Khadijah yang beriman dulu tuan-tuan sekalian. Itu sebab perempuan ini hebat. Yang melahirkan Rasulullah pun perempuan. Yang syahid dulu pun perempuan. Yang Islam dulu pun perempuan. Kat rumah kita pun tu pun, yang isteri kita tu perempuan. Itu sebab kita kena pelihara dia tuan-tuan sekalian. Sayang dia. Erti sayang ni kita kena faham. Erti sayang ni kita bawa dia ke arah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bukan erti sayang semata-mata dengan emas, dengan rumah, dengan kereta, dengan wang ringgit kita bagi. Sayang tu kita bimbing dia tuan-tuan sekalian. Tak pandai mengaji, kita ajar dia. Tak pandai mengenai hukum hakam semayang, kita ajar dia. Itu erti sayang tuan-tuan bapak sekalian. Itu erti sayang. Jadi kubur Khadijah ni tuan sekalian, wafat Khadijah bin Khuwailid di Makkahul Al-Mukarramah. Wafat Khadijah ni tuan-tuan sekalian makna 12 tahun kerasulan Rasulullah. Umur Rasulullah ketika itu 52 tahun. Wafat Khadijah tuan-tuan sekalian, waktu wafat Khadijah menyelubungi kesedihan Rasulullah. Nah, sampai dengan Aisyah pun jadi cemburu. Kenapa nak mengingati orang yang sudah tiada? Tak boleh kon orang depan mata ni disebut-sebut nama. Mana Rasulullah selalu menyebut nama Khadijah di hadapan Aisyah. Sebab terlampau baik nombor satu tuan-tuan sekalian. Sebab Aisyah pun jadi macam tu. Allah Rabbi. Cemburu Aisyah. Cemburu sangat-sangat Aisyah. Sebab apa tuan-tuan sekalian? Selalu Rasulullah sebut nama Khadijah. Sebab pengorbanan Khadijah. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Sedikit sebanyak. Ustaz rasa dah pukul 8 dah. Boleh lagi ke? Dan insya-Allah mungkin tuan-tuan ada hal kan untuk program tuan-tuan sendiri. Jadi masya-Allah nantilah ada peluang nanti Ustaz cerita bahagian Abi Talib pula. Macam mana keadaan Abi Talib yang Rasulullah sedih, walaupun Abi Talib mati dalam keadaan tidak Islam, tapi Abi Talib pun ada pengorbanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dalam hadis Rasulullah, kalau nak cerita bahagian neraka ini tuan-tuan sekalian, yang paling ringan siksaannya dipakaikan terompah kan. Dipakaikan terompah, pakai tuan-tuan sekalian sampai menggelegak otaknya. Itulah yang dikenakan kepada Abi Talib. Bahkan tuan-tuan sekalian, orang yang pakai terompah dia beritahu amat azab, amat siksa. Dekat dalam neraka ni aku yang paling azab, padahal dia yang paling ringan tuan-tuan sekalian. Jadi cerita Abi Talib, pengorbanan Abi Talib tuan-tuan sekalian, bapa saudara, sangat sayang kepada Rasulullah. Apabila adanya Abi Talib, yang lain ni tak berani nak usik Muhammad, tak berani nak usik, sebab adanya Abi Talib yang memelihara, menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masya-Allah nanti kita sambunglah. Mungkin malam ni tuan-tuan ada Isra wal Mi'raj, mungkin atas asatizah malam ni akan sambung cerita ni tuan-tuan sekalian. Jadi dengan izin Allah, sedikit sebanyak mudah-mudahan apa yang kita bincang pada hari ini tersentuh hati kita tuan-tuan sekalian. Nah, memikirkan akan pengorbanan, memikirkan setelah kita mati ni apa yang kita nak bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Permulaan kehidupan kita setelah Allah matikan kita masuk dalam kubur. Itu permulaan kehidupan. Dia akan jalan-jalan lagi. Ini bukan kehidupan yang sebenar. Ini darul imtihan, ini darul amal.
ayah-ayah sekalian. Apabila disebut darul amal, kita kena buat baik-baik, buat yang terbaik untuk mentaati Allah. Cara kita nak taat Allah, sunnah Rasulullah. Nak hidupkan agama 24 jam dalam diri kita, hidupkan sunnah Rasulullah. Apabila ada sunnah dalam kehidupan, maka rahmat akan datang. Kita orang beriman perlu kepada rahmat. Rahmat apa? Rahmat kasih sayang Allah. Apabila tiada rahmat, hati kita akan jadi ganas. Apabila hati ganas, fizikal kita akan turut ganas, akan turut menjadi yang terumbang-ambing. Itu sebab perlu kepada rahmat. Macam mana nak tarik rahmat Allah? Kita laksana akan sunnah Rasulullah, kekasih Allah Azza wa Jal. Roh yang pertama Allah Ta'ala jadikan, bahkan tuan-tuan sekalian, umur Jibril alaihi salam, umur Jibril waktu ditanya oleh Rasulullah, umur Jibril bagi tahu, aku tak ingat umur aku berapa. Seingat aku, ni agak-agak dia lah, aku pernah melihat bintang di langit yang keempat. Bintang itu berkelip 70,000 tahun sekali. Dia datang 70,000 tahun berkelip, lepas tu nak tengok balik 70,000 tahun. Jadi kata Jibril, ya Rasulullah, aku lihat bintang tu di langit keempat 72,000 kali. Sekejap Ustaz kira 72,000 kali. Agak-agak umur Jibril berapa? Itu waktu dia bagi tahu Rasulullah 70,000 darab dengan 72,000 kali. Entah apa benda ni, banyak nak kosong. 9 kosong ni. Mungkinlah 5.04 bilion tahun umur Jibril. Lepas tu Rasulullah, Jibril tu dah lama lagi, 5 bilion contohlah, 5 bilion. Umur matahari pun baru 5 bilion. Umur matahari yang kita ni, yang keluarkan cahaya ni kita nampak ni, 5 juta, bukan 5 bilion, 5 juta tahun umur matahari. Jadi Rasulullah beritahu Jibril, wahai Jibril, yang kamu lihat 70,000 tahun sekali, 72,000 kali itu, itulah aku Jibril. Mana Rasulullah lama lagi pada Jibril. Itulah aku Jibril. Atau congang Jibril, tuan-tuan. Allah Rabbi. Itu dah kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbanggalah kita, tuan-tuan. Allah Ta'ala kurniakan kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyakkan selawat, tuan-tuan. Kan naik kereta kan kita coba apa? Allahumma salli ala Muhammad. Kalau nak tambah Sayyidina pun tak apa. Sebab itu sabit di dalam mazhab Syafi'i. Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bagi tahu muktamad. Kalau nak selawat sebut Sayyid. Sebab apa? Ada panggilan di hadapan, tanda hormat kepada Rasulullah. Memang dalam hadis kan tak ada Sayyid kan? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ibnu Hajar ada tambah depan Sayyid ni mana ada penghulu. Penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak selawat, tuan-tuan. Bahkan dalam Al-Quran pun sabit kan, kita berselawat dapat pahala sunnah, membuatkan kurangnya kemarahan Allah Ta'ala kepada kita. Banyakkan selawat dah. Banyak ustaz pun sama nak kata Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Banyakkan selawat, masya-Allah. Nanti insya-Allah ke akhirat nanti kita bertemu dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Masya-Allah. Sekian sajalah kita punya kuliah akhir kalam kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat, boleh kita amal dan sampaikan. Sekian saja aku liqauli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Kat luar ni insya-Allah Ustaz ada jual kurma, mana nak ambil bolehlah insya-Allah